Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Alanabia binti Muhammad Afizain. Nama saya Siti Syadina Anati binti Syahril. Dan saya Siti Nur Zahirah binti Abdul Malik. Kami dari Bahasa Melayu 3 ingin mempersembahkan Tugasan 2. Matamu cantik bersinar terang, pandangan jelas tiada berbalam, memikat hati apabila memandang, apabila dipuji melirik senyuman. kini mendapat kejek di tangan. Kiranya hati tidak terkira, tidak peduli orang keliling, tidak peduli apa-apa dikata. Satu persatu permainan dicuba, hebatnya diri konon terasa, terlupa diri buat seketika, tiada terlepas pandangan mata. Air melurut ke tepian mandi, kembang berseri, bunga senduduk. Elok diturut, resmi padi, semakin berisi, semakin tunduk. Daun sirih ulang cik dah, makan sekapur lalu mati. Walaupun banyak ilmu di dada, biar menunduk resmi padi. Buah pelaga makan dikikir, dibawa orang dari hulu. Sebarang kerja hendak difikir, supaya jangan mendapat malu. Wahai remaja, dengarlah pesan, dikaulah waris raju wawasan. Jadilah contoh semulia insan, ilmu yang mantap jadi landasan. Membuang masa jangan sekali, ikutlah resmi orang Itali. Barang yang lepas jangan sesali, masalah depan kita ungguli. Godaan dunia teruja jangan, pelak melangkah jadi halangan. Hidup bukanlah sekadar angan, hendaklah tidak tercapai tangan. Bangun remaja jangan terlena, gerakkan langkah usaha di jana. Malas usaha tak ke mana-mana, masalah depan pasti terhina. Baiklah, jadi saya akan menerangkan apakah itu puisi tradisional. Secara amnya, puisi tradisional adalah bentuk karya sastera lama yang biasanya terikat oleh aturan-aturan tertentu seperti jumlah baris, suku kata, rima dan irama. Di dalam budaya Nusantara, contoh puisi tradisional meliputi pantun, syair, gurindam dan talibun. Setiap jenis puisi tradisional memiliki struktur dan fungsi tersendiri dalam masyarakat, seringkali digunakan untuk menyampaikan nasihat, ajaran moral atau kearifan lokal. Lazimnya, puisi tradisional merupakan bahasa yang berirama dan apabila dibaca ke pembaca akan merasakan rentaknya. Seterusnya, puisi merupakan karya bercorak bukan naratif dan karya bukan naratif merupakan hasil sastera yang tidak mengandungi plot. Bahasa sastera ini mengandungi lebih banyak ekspresi pengarah jika dibandingkan dengan kesusasteraan naratif. Okay. Terima kasih sahabat saya atas pengenalan semoga tadi. Jadi saya akan meneruskan lagi pembentangan kami dengan seloka Sayangi Mata Kita. Jadi berikut merupakan seloka yang saya akan persembahkan, iaitu seloka Sayangi Mata Kita. Seloka nadanya berbunyi seperti ini, iaitu matamu cantik bersinar terang,
Pandangan jelas tiada berbala, memikat hati apabila memandang, apabila dipuji melirik senyuman. Baiklah, sloka merujuk kepada sejenis puisi Melayu iaitu puisi tradisional yang bebas. Seterusnya, ia juga memiliki bentuk tertentu dari segi rangkap dan bilangan baris sama ada dengan irama atau tanpa irama. Sloka juga termasuk dalam kategori puisi Melayu klasik seperti Mantara, Bidal, Pantun, Gurindam dan Syair. Seterusnya itu perkataan sloka berasal daripada bahasa Sanskrit ataupun dikenali sebagai shloka. Setiap puisi yang ada di alam Melayu terdapat ciri-ciri atau bentuk-bentuk tertentu. Begitu juga dengan sloka. Jadi ciri-ciri atau bentuk sloka ni merupakan satu puisi yang bebas dan tak terikat oleh peraturan tertentu. Biasanya sloka boleh disusun mengikut bentuk pantun, syair atau perumpamaan. Dan kalau sloka biasanya unsur-unsur dalam sloka ni berterusan. Maksudnya tidak mempunyai unsur pembayang seperti pantun. Seterusnya, jumlah baris dalam setiap rangkap tidak tetap. Ada yang 3, ada yang 4. Seterusnya, bilangan perkataan dalam setiap baris juga tidak tetap. Maksudnya bebas. Suku kata dalam setiap baris tidak mempunyai jumlah yang tetap. Rima akhir dalam setiap rangkap juga tidak terikat dengan pola tertentu. Jadinya, sloka ni memang benar-benar berbentuk bebas. Jadi saya akan meneruskan lagi dengan rumusan pemikiran bagi sloka yang saya persembahkan, iaitu sloka Sayangi Mata Kita. Baiklah, saya akan meneruskan lagi persembahan saya dengan menguraikan rumusan pemikiran bagi rangkap pertama, iaitu bagi rangkap satu ini, penyair telah menggunakan bahasa untuk menguji kecantikan fizikal seseorang, iaitu matamu cantik bersinar terang, terutamanya pada mata yang bersinar, yang melambangkan kecantikan yang penuh kehidupan dan daya tarik. Seterusnya, pandangan jelas secara berbalam merujuk kepada pandangan jelas tanpa kekaburan, melambangkan keyakinan dan pandangan hidup yang sangat positif. Seterusnya, memikat hati apabila memandang, kecantikan yang dimiliki individu tersebut mampu menarik perhatian sesiapa yang memandangnya, menggambarkan aura atau daya tarik yang kuat. Seterusnya, apabila dipuji melirik senyuman, di mana senyuman yang diberikan apabila dipuji pula mencerminkan rasa penghargaan dan kesopanan, menunjukkan respon yang anggun dan menyenangkan terhadap pujian yang diterima, iaitu apabila kita dipuji, kita akan tersenyum. Jadi rangkap kedua itu, penyair sloka ini menggambarkan fenomena ketergantungan masyarakat moden terhadap gadget dan teknologi. Jadi pada baris pertama menunjukkan bagaimana gadget telah menjadi keperluan penting, iaitu kini mendapat gadget di tangan, mencerminkan perubahan hidup dan interaksi sosial. Seterusnya itu girangnya hati tidak terkira, menggambarkan kegembiraan yang dinyatakan dalam baris kedua, mencerminkan kebahagiaan yang mendalam ketika memperoleh gadget, tapi juga menimbulkan persoalan mengenai sifat kekal atau sementara dari kebahagiaan tersebut. Tidak peduli orang keliling pula merujuk kepada ketidakpedulian terhadap orang di sekeliling yang digambarkan dalam baris ketiga, iaitu mencerminkan potensi pengasingan individu akibat asyik dengan gadget, mengganggu hubungan interpersonal dan tidak bergaul dengan orang lain. Seterusnya itu tidak peduli apa-apa dikata itu akhirnya sikap tidak peduli terhadap pendapat orang lain dalam baris keempat menunjukkan bahawa kebergantungan terhadap gadget dapat menyebabkan individu menjadi lebih mementingkan diri dan mengabaikan norma sosial. Jadi secara keseluruhan, sloka ini mengajak kita untuk merenung kesan positif dan negatif penggunaan gadget dalam kehidupan seharian serta pentingnya menyeimbangkan interaksi sosial dan teknologi. Jadi sloka ini juga dapat dikaitkan dengan sayangi mata kita kerana apabila kita terlalu leka dengan penggunaan gadget, perkara tersebut akan merosakkan mata dan bukan sahaja mata, malah hubungan kita dengan orang sekeliling. Jadi rangkap ketiga iaitu rangkap terakhir. Jadi penyair sloka ini berpendapat bahawa ketertarikan terhadap permainan moden mencerminkan realiti kehidupan yang semakin terikat dengan hiburan digital. Di mana dalam baris pertama, penyair sloka ini telah
menyebut satu persatu permainan dicuba itu menggambarkan seseorang menjelajahi pelbagai jenis permainan, menandakan kegembiraan dan daya tarikan yang besar terhadap dunia permainan. Jadi baris kedua pula itu hebatnya diri korang terasa menunjukkan perasaan bangga dan hebat yang dialami seseorang individu apabila meraih kejayaan dalam permainan walaupun ini mungkin hanya bersifat sementara dan tidak menggambarkan kemampuan sebenar. Dan baris ketiga pula terlupa diri buat seketika di mana menggambarkan bagaimana keseronokan permainan dapat menyebabkan seseorang melupakan tanggungjawab dan realiti hidup seolah-olah terperangkap dalam dunia fantasi. Hari sekali baris keempat itu tiada terlepas pandangan mata mencerminkan fokus yang mendalam dan ketagihan terhadap permainan di mana individu itu tidak mampu untuk mengalih pandangan dari skrin. Secara keseluruhan, seloka ini mengajak kita untuk merenungkan kesan hiburan digital terhadap kehidupan seharian dan pentingnya menjaga keseimbangan antara keseronokan dan tanggungjawab. Baiklah, bagi seloka yang kami ambil iaitu seloka sains mata kita, terdapat beberapa vokal berganding. Iaitu yang pertama, pandangan jelas tiada berbalam di rangkap pertama, iaitu penyukuannya ti, a dan da, dan terdapat vokal berganding di perkataan tiada, iaitu ti, ya, de. Seterusnya itu satu persatu permainan dicuba di rangkap ketiga, itu permainan. Apabila kita menyukukan perkataan tersebut, ia menjadi permainan. Dan terdapat vokal berganding di permainan, itu main. Seterusnya itu terlupa diri buat seketika di rangkap ketiga di mana rangkap tersebut telah menekankan perkataan buat di mana buat itu merupakan vokal berganding. Apabila kita menyukukan perkataan tersebut, ia akan berpisah menjadi buat. Dan akhir sekali bagi vokal berganding di seloka saya itu tiada terlepas pandangan mata. Di mana perkataan tiada iaitu vokal berganding kerana apabila kita menyukukan perkataan tersebut ia akan menjadi tiada. Tia merupakan vokal berganding. Seterusnya itu kata pinjaman di mana terdapat satu kata pinjaman dalam seloka saya iaitu perkataan gadget. Perkataan gadget ini terdapat dalam rangkap kedua iaitu kini mendapat gadget di tangan. Apabila kita menyukukan perkataan tersebut dapat dipisahkan menjadi ga dan jet. Dan kategori bagi kata pinjaman tersebut ialah kata pinjaman bahasa Inggeris. Seterusnya, kita beralih kepada pantun. Pantun terdiri daripada 4 baris serangkap, 4 perkataan sebaris, mempunyai rima A-B-A-B dengan beberapa variasi dan pengecualian. Tiap-tiap rangkap terbahagi kepada 2, iaitu rangkap pembayang dan juga rangkap maksud. Merujuk Kamus Dewan Perdana 2021, pantun ditakrifkan sebagai puisi Melayu tradisional yang berangkap. Biasanya terdiri daripada 4 baris. 2 baris pertama merupakan pembayang maksud dan 2 baris kedua merupakan maksud. Kesenian dan juga keindahan pantun dapat dilihat berdasarkan suku kata iaitu menggunakan 8 hingga 12 suku kata. Berikut merupakan ciri-ciri pantun iaitu menggunakan bahasa-bahasa indah, wujud dalam satu rangkap yang sempurna dari segi maknanya, terdapat 2 bahagian iaitu pembayang dan juga maksud, rima akhir atau bunyi akhir di hujung baris adalah sejajar. Kalau pantun 2 kerat, rima akhir dia akan jadi AA, manakala kalau pantun 4 kerat, rima akhir dia akan jadi AB. Setiap baris dalam pantun mempunyai 4 hingga 5 perkataan dan setiap perkataan tersebut akan mempunyai dari 8 hingga 12 suku kata. Seterusnya ialah rumusan pemikiran bagi pantun nasihat ni. Pada rangkap pertama iaitu pembayang, air melurut ke tepian mandi, kembang berseri, bunga senduduk, merupakan gambaran alam yang indah, menyampaikan simbolik bahawa keindahan sejati bukan sekadar dari luaran, tetapi juga dari kebijaksanaan dalaman yang muncul dari kebaikan akhlak. Seterusnya ialah maksud, iaitu elok diturut resmi padi, semakin berisi, semakin tunduk. Simbol padi yang merunduk apabila berisi memberi pesan agar semakin banyak ilmu dan kemahiran yang diperoleh, semakin merendah diri seseorang. Seterusnya, rangkap kedua, pembayang, daun sirih ulam cekdah, makan sekapur lalu mati. Yang menunjukkan bahawa gambaran tradisi orang Melayu, sirih dikaitkan dengan adat resam. Baris ini menyindir bahawa hidup yang singkat dan sementara menuntut kita supaya bijak membawa diri.
Seterusnya ialah maksud. Walaupun banyak ilmu di dada, biar merunduk resmi padi. Menunjukkan bahawa pengulangan nasihat agar walaupun seseorang itu berilmu, sikap rendah hati dan tidak sombong perlu diamalkan. Seterusnya rangkap terakhir iaitu rangkap ketiga. Buah pelaga makan dikikir, dibawa orang dari hulu. Menunjukkan bahawa penggunaan buah pelaga menggambarkan barang berharga yang diusahakan dengan penuh kesabaran dan usaha. Seterusnya maksud, sebarang kerja hendak difikir supaya jangan mendapat malu. Menunjukkan bahawa penekanan kepada kewaspadaan dan bijak dalam membuat keputusan agar tindakan tidak membawa aib atau malu kepada diri sendiri dan keluarga. Baiklah, jadi kita akan pergi ke puisi tradisional yang seterusnya, iaitu syair. Secara umumnya, syair merupakan sejenis puisi berlagu. Ia berasal dari Parsi dan telah dibawa masuk ke Nusantara bersama-sama dengan kedatangan Islam. Syair telah diubah suai mengikut kesesuaian bahasa Melayu klasik ketika itu. Namun begitu, A. Teo berpendapat bahawa syair merupakan puisi Melayu lama yang telah sedia wujud tetapi namanya telah ditukar. Said Naqub Al-Atas berpendapat bahawa syair dicipta oleh Hamzah Fansuri sendiri selepas kedatangan Islam iaitu pada tahun 600 Masihi. Seterusnya, Za'ba pula mendakwa bahawa syair berasal daripada perkataan syir yang membawa maksud perasaan serta pengenalan dengan panca indera yang selalunya membangkitkan pelbagai perasaan dan pengalaman serta mempunyai bahasa yang indah dan menarik. Akhir sekali, syair disampaikan dalam bentuk rangkap dan menjadi kegemaran masyarakat Melayu lama. Syair tidak mempunyai pemilik ataupun penulis yang khusus. Baiklah, seterusnya kita akan pergi kepada ciri-ciri dan bentuk syair. Syair ini merupakan satu puisi yang terikat dan tidak mempunyai pembayang. Dari segi rangkap pula, setiap rangkap terdiri daripada 4 baris. Ini bermakna tiap-tiap satu rangkap syair mengandungi jumlah baris yang tetap. Bagi perkataan pula, bilangan perkataan sebaris tetap iaitu 4 hingga 5 perkataan sebaris. Bagi suku kata, bilangan suku kata sebaris juga tetap antara 8 hingga 12 suku kata dalam sebaris. Rima akhir dalam serangkap juga tetap A. Dalam satu baris syair, terdapat suatu hentian dan tiap satu rangkap syair memerlukan beberapa rangkap syair yang berturutan untuk memberi idea yang lengkap. Dengan lain kata, syair adalah satu pernyataan yang berlarutan bagi mengemukakan cerita, kisah, buah fikiran dan juga nasihat. Seterusnya, bagi jenis-jenis syair, terdiri daripada 11 jenis, iaitu yang pertama adalah syair cerita, syair nasihat, syair semangat patriotik, syair alam sekitar, syair kiasan, syair ilmu, syair keagamaan, syair panji, syair romantis, syair sadurai dan akhir sekali ialah syair sejarah. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan rumusan pemikiran bagi rangkap yang pertama. Bagi baris yang pertama iaitu wahai remaja dengarlah pesan. Baris ini adalah panggilan langsung kepada remaja, meminta mereka untuk mendengarkan nasihat yang akan disampaikan. Ini mengingatkan bahawa remaja adalah pewaris masa depan yang penuh wawasan dan tanggungjawab yang besar. Mereka harus mempersiapkan diri untuk mengambil peran yang penting dalam masyarakat dan bangsa. Remaja juga diharapkan menjadi teladan yang memiliki akhlak dan perilaku mulia. Mereka perlu menunjukkan sifat terpuji yang dapat dijadikan contoh oleh orang lain. Bagi baris yang terakhir iaitu ilmu yang mantap jadi landasan, baris ini menekankan pentingnya ilmu sebagai landasan ataupun dasar dalam kehidupan untuk menjadi individu yang baik, dan remaja juga harus memiliki pengetahuan yang kuat dan terus belajar. Secara keseluruhannya, syair ini mendorong remaja untuk menjadi individu yang berwawasan, bermoral mulia dan menjadikan ilmu sebagai dasar dalam mencapai kejayaan dan memimpin masa hadapan. Bagi rumusan pemikiran seterusnya untuk rangkap yang kedua, bagi baris yang membuang masa jangan sekali. Baris ini mengingatkan agar remaja tidak membuang waktu dengan hal-hal yang sia-sia. Waktu adalah aset yang sangat berharga dan harus dimanfaatkan dengan baik untuk hal-hal yang bermanfaat. Remaja dianjurkan untuk meneladani perilaku orang yang baik dan berakhlak mulia. Untuk baris seterusnya, ikutlah resmi orang Mitali. Perkataan Mitali merujuk pada orang yang menjadi teladan ataupun contoh yang patut diikuti. Bagi baris barang yang lepas, jangan sesali. Baris ini menasihati agar tidak terlalu terus-menerus menyesali kesalahan ataupun kesempatan yang telah hilang di masa lalu. Yang paling penting adalah belajar dari pengalaman dan tidak terjebak dalam penyelesaian. Pesan ini mengajak remaja untuk fokus pada masa hadapan dan berusaha meraih keunggulan.
Mereka diharapkan untuk optimis, berusaha keras dan menjadi yang terbaik di masa hadapan. Secara keseluruhannya, syair ini memberikan nasihat agar remaja bijaksana dalam menggunakan waktu, meneladani orang yang baik dan tidak terperangkap dalam penyelesaian masa lalu dan akhir sekali untuk fokus mencapai masa depan yang cemerlang. Baiklah, bagi rangkaian yang ketiga, untuk baris yang godaan dunia terus-jangan, baris ini mengingatkan kita agar tidak terpengaruh ataupun terbuai oleh godaan duniawi yang boleh mengalihkan perhatian dari tujuan hidup. Ini menekankan perlunya berjaga-jaga terhadap daya tarik yang tidak bermanfaat. Jika terpengaruh oleh godaan tersebut, hal ini boleh menjadi penghalang dalam mencapai cita-cita dan juga tujuan hidup. Godaan yang tidak baik boleh menghalangi kemajuan dan juga kejayaan. Baris ini juga menegaskan bahawa hidup tidak hanya tentang bermimpi ataupun berangan-angan. Untuk mencapai sesuatu, kita diperlukan untuk bertindak dan berusaha agar kita dapat mencapai kejayaan. Pesan ini juga menunjukkan bahawa jika hanya berangan-angan tanpa usaha, segala mimpi dan harapan tidak akan pernah terwujud. Keindahan hidup dan pencapaian harus diupayakan dengan kerja keras. Secara keseluruhannya, syair ini mengajak kita untuk tidak terbuai oleh godaan yang merugikan. Kita haruslah berfokus pada usaha yang nyata dan memahami bahawa pencapaian hidup memerlukan kerja keras dan tindakan konkret, bukan hanya mimpi belaka. Baiklah, bagi rangkaian yang terakhir iaitu rangkaian keempat, bagi baris bangun remaja jangan terlena. Baris ini mengajak remaja untuk segera bangkit dan tidak terbuai ataupun terleka dengan keadaan sekarang. Ada dorongan untuk menyedari potensi diri dan pentingnya untuk bertindak. Remaja diajak untuk bergerak dan berusaha dalam meraih impian dan juga cita-cita mereka. Ini juga menekankan pentingnya tindakan yang proaktif dan berusaha keras dalam mencapai sesuatu tujuan. Pesan ini juga menegaskan bahawa sifat malas akan menghambat kemajuan. Tanpa adanya usaha yang gigih, tidak akan ada kemajuan dan juga pencapaian yang bererti dalam kehidupan. Dan baris terakhir ini juga menggambarkan konsekuensi dari ketidakaktifan. Jika remaja tidak berusaha dan hanya berpangku tangan, masa depan mereka mungkin akan dipenuhi dengan penyesalan dan juga kehinaan kerana mereka tidak mampu untuk memanfaatkan potensi yang ada. Secara keseluruhannya, syair ini memberikan dorongan kepada remaja untuk tidak berleka-leka, melainkan aktif berusaha dan bekerja keras untuk memastikan masa depan yang lebih baik dan juga terjamin. Pengenalan, fonetik dan fonologi adalah dua cabang penting dalam kajian bahasa. Fonetik merujuk kepada kajian bunyi bahasa dari segi fizikal, iaitu bagaimana bunyi dihasilkan oleh alat pertuturan manusia dan bagaimana bunyi ini didengar. Kajian fonetik memberi tumpuan kepada sifat akustik, artikulasi dan auditori bunyi bahasa. Fonologi pula mengkaji sistem bunyi dalam sesuatu bahasa secara abstrak. Ia melibatkan kajian bagaimana bunyi-bunyi bahasa disusun dan berinteraksi dalam sistem bahasa tersebut, seperti fonem, iaitu unit bunyi yang terkecil yang boleh membezakan makna. Bagi seloka yang kami ambil iaitu seloka Sayang Mata Kita, terdapat beberapa vokal berganding. Iaitu yang pertama, pandangan jelas tiada berbalam di rangkap pertama, iaitu penyukuannya T, A dan Da, dan terdapat vokal berganding di perkataan tiada, iaitu T, Ya, Da. Seterusnya itu satu persatu permainan dicuba di rangkap ketiga, iaitu permainan. Apabila kita menyukukan perkataan tersebut, ia menjadi permainan. Dan terdapat vokal berganding di permainan, iaitu main. Seterusnya itu terlupa diri buat seketika di rangkap ketiga, di mana rangkap tersebut telah menekankan perkataan buat, di mana buat itu merupakan vokal berganding. Apabila kita menyukukan perkataan tersebut, ia akan berpisah menjadi buat. Dan akhir sekali bagi vokal berganding di seloka saya iaitu tiada terlepas pandangan mata, di mana perkataan tiada iaitu vokal berganding kerana apabila kita menyukukan perkataan tersebut, ia akan menjadi tiada. Tia merupakan vokal berganding. Seterusnya itu kata pinjaman, di mana terdapat satu kata pinjaman dalam seloka saya iaitu perkataan gadget. Perkataan gadget ini terdapat dalam rangkap kedua iaitu kini mendapat gadget di tangan. Apabila kita menyukukan perkataan tersebut dapat dipisahkan menjadi ga dan jet. Dan kategori bagi kata pinjaman tersebut ialah kata pinjaman bahasa Inggeris. Baiklah, saya akan meneruskan lagi persembahan saya dengan konsonan rangkap di dalam seloka saya. Itu yang pertama, ungkapan matamu cantik bersinar terang, iaitu terdapat konsonan rangkap NG pada perkataan terang. Dan apabila kita menyukukan perkataan tersebut, ia akan menjadi suku kata ter dan rang. Dan terdapat
konsonan rangkap NG pada suku kata rang, iaitu RANG, rang. Yang kedua itu pandangan jelas tiada berbalam, di mana apabila kita sukukan perkataan pandangan, ia akan menjadi pan, da dan ngan. Terdapat konsonan rangkap NG pada perkataan ini kerana NGAN merupakan konsonan rangkap NG. Yang ketiga itu memikat hati apabila memandang, di mana perkataan memandang mempunyai konsonan rangkap NG, di mana DANG merupakan konsonan rangkap NG. Dan apabila kita menggunakan perkataan tersebut, ia akan menjadi man dan dang. Seterusnya nombor 4, apabila dipuji menurut senyuman, di mana perkataan senyuman terdapat konsonan rangkap NY, di mana perkataan tersebut apabila kita sukukan, kita akan mendapat perkataan suku kata se, new dan man. Dan terdapat konsonan rangkap pada suku kata new, di mana NY dan U, new. Yang kelima, kini mendapat gadget di tangan. Terdapat konsonan rangkap pada perkataan tangan. Apabila kita menyukukan perkataan tersebut, ia akan menjadi suku kata ta dan ngan. Dan terdapat konsonan rangkap pada suku kata ngan, iaitu NG, A dan N. NGAN, iaitu ngan. Seterusnya itu girangnya hati tidak terkira, di mana perkataan girangnya terdapat dua konsonan rangkap, iaitu konsonan rangkap NG dan konsonan rangkap NY, di mana rang dan nya itu RANG, konsonan rangkap NG, dan NYA, konsonan rangkap NY. Yang ketujuh itu tidak peduli orang keliling. Terdapat dua perkataan yang mengandungi konsonan rangkap, iaitu konsonan rangkap NG, iaitu yang pertama perkataan orang dan yang kedua iaitu keliling. Apabila kita menyukukan perkataan tersebut, ia akan menjadi O dan rang. Seterusnya ke, li dan ling. Di sini perkataan tersebut mengandungi konsonan rangkap NG pada perkataan rang dan ling, pada suku kata rang dan ling. Baiklah, seterusnya nombor 8 iaitu hebatnya diri konon terasa. Perkataan ini mengandungi perkataan hebatnya mengandungi konsonan rangkap NY, di mana perkataan tersebut apabila kita menyukukan perkataan tersebut, ia akan menjadi hebat dan nya, dan konsonan rangkap yang mengandungi NY iaitu DNYA, suku kata NYA, nya. Dan akhir sekali itu tiada terlepas pandangan mata, di mana apabila kita menyukukan perkataan tersebut, ia akan jadi pan, da dan ngan, dan terdapat konsonan rangkap NG pada perkataan tersebut iaitu NGAN, ngan, suku kata NGAN, ngan. Seterusnya, saya akan mengintegrasikan elemen fonetik dan fonologi yang terdapat dalam pantun nasihat tersebut. Okey, unsur yang pertama ialah unsur diftong. Dapat dikenal pasti pada rangkap kedua pantun, iaitu pada baris maksud, itu baris yang ketiga. Walaupun banyak ilmu di dada. Penyekuan perkataan tersebut ialah wa, lau, pun, merupakan kategori diftong au, au. Seterusnya ialah konsonan pinjaman. Terdapat konsonan pinjaman pada perkataan difikir dalam ungkapan sebarang kerja hendak difikir. Ungkapan ini dapat dijumpai pada baris yang ketiga dan juga pada rangkap yang ketiga pantun. Penyekuan bagi perkataan ini ialah di, fi, kir, merupakan konsonan pinjaman iaitu huruf F. Seterusnya ialah vokal berganding. Ungkapan yang pertama ialah air melurut ke tepian mandi dapat dijumpai pada rangkap pertama pantun. Dan juga baris pertama. Penyekuan bagi perkataan tersebut ialah a, ir, merupakan kategori vokal berganding a dan juga I. Perkataan yang kedua ialah tepian. Masih lagi pada baris dan rangkap yang sama. Penyekuan perkataan tersebut ialah te, pi, I, merupakan kategori vokal berganding, iaitu huruf I dan juga huruf A. Dan yang terakhir bagi vokal berganding ialah ungkapan daun sirih ulam cik da pada rangkap yang kedua, baris pertama pantun. Penyekuan perkataan tersebut ialah da, un, merupakan vokal berganding A dan juga U. Seterusnya ialah konsonan rangkap. Ungkapan kembang berseri bunga senduduk. Ungkapan ini dijumpai pada rangkap pertama pantun dan baris kedua, iaitu baris pembayang. Penyekuan perkataan tersebut ialah kembang. Kategori konsonan rangkap N dan juga G. Konsonan rangkap yang kedua ialah kembang berseri bunga senduduk, masih lagi pada rangkap dan baris yang sama,
iaitu pada perkataan bunga. Penyekuan perkataan tersebut ialah bunga, merupakan konsonan rangkap ng. Seterusnya ialah ungkapan walaupun banyak ilmu di dada, merupakan rangkap kedua pantun pada baris yang ketiga. Penyekuan perkataan tersebut ialah banyak, merupakan konsonan rangkap ny. Seterusnya ialah sebarang kerja hendak difikir, iaitu pada rangkap ketiga pantun dan juga baris yang ketiga. Penyekuan perkataan tersebut ialah sebarang, merupakan konsonan rangkap ng. Dan juga yang terakhir ialah supaya jangan mendapat malu, merupakan baris yang terakhir bagi rangkap yang terakhir, itu rangkap ketiga. Penyekuan perkataan tersebut ialah jangan, merupakan konsonan rangkap ng. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan elemen fonetik dan fonologi dalam syair yang kami pilih, iaitu syair ketahanan diri dari Ghazali Latif. Untuk elemen yang pertama iaitu elemen diftong yang terdapat dalam ungkapan wahai remaja, dengarlah pesan. Dalam perkataan wahai yang mempunyai diftong I. Seterusnya, ungkapan seterusnya dikaulah waris raju wawasan. Dalam perkataan dikau yang menggunakan diftong au. Akhir sekali, indahlah tidak tercapai tangan, iaitu terdapat diftong yang ada I, iaitu tercapai. Seterusnya bagi konsonan pinjaman, terdapat satu ungkapan, iaitu ikutlah resmi orang Mitali. Perkataan Mitali merupakan konsonan pinjaman kerana dieja dengan TH di tengah-tengah. Seterusnya bagi vokal berganding, terdapat satu ungkapan yang terdapat vokal berganding, iaitu godaan dunia teruja jangan. Perkataan yang pertama godaan iaitu E campur dengan A. Seterusnya dunia iaitu I, A. Akhir sekali ialah kata pinjaman yang di dalam ungkapan jadilah contoh semula insan. Dalam perkataan insan, ia merupakan kata pinjaman dari bahasa Arab. Seterusnya ilmu yang mantap jadi landasan. Perkataan ilmu merupakan kata pinjaman bahasa Arab. Ungkapan seterusnya ialah ikutlah resmi orang Mitali. Terdapat dua perkataan pinjaman di dalam satu ungkapan ini, iaitu rasmi dan juga Mitali. Resmi merupakan kata pinjaman daripada bahasa Arab, manakala Mitali merupakan kata pinjaman dari bahasa Inggeris. Ungkapan yang terakhir ialah godaan dunia teruja jangan. Perkataan dunia dalam ungkapan ini merupakan kata pinjaman dari bahasa Arab. Baiklah, elemen yang terakhir ialah vokal rangkap. Jadi bagi vokal rangkap mempunyai ng di dalam setiap perkataan. Jadi terdapat beberapa rangkap yang terdapat ng dalam perkataan. Yang pertama adalah wahai remaja dengarlah pesan, yang terdapat di dalam perkataan dengarlah, iaitu ng di tengah-tengah itu. Seterusnya, ilmu yang mantap jadi landasan. Terdapat dalam perkataan yang, iaitu terdapat ng. Seterusnya, membuang masa jangan sesekali. Terdapat dalam perkataan membuang, iaitu membuang ng di belakang. Ungkapan yang seterusnya ialah ikutlah resmi orang Mitali. Terdapat vokal rangkap di dalam perkataan orang, ng di belakang. Seterusnya, barang yang lepas jangan sesali. Terdapat tiga perkataan yang terdapat vokal rangkap. Yang pertama ialah barang, yang dan juga jangan. Seterusnya, masalah depan kita ungguli. Terdapat dalam perkataan ungguli. Seterusnya, godaan dunia teruja jangan. Terdapat dalam perkataan jangan. Yang ke-8, kelak melangkah jadi halangan. Terdapat ada dua perkataan di dalam satu rangkap ini, iaitu melangkah dan juga halangan. Dan seterusnya, hidup bukanlah sekadar angan.
terdapat di dalam perkataan angan. Seterusnya, indahlah tidak tercapai tangan, terdapat dalam perkataan tangan. Seterusnya, bangun remaja jangan terlena, terdapat dua perkataan yang mempunyai huruf kerangka, iaitu bangun dan juga jangan. Dan ungkapan terakhir iaitu gerakkan langkah usaha di jana, terdapat dalam perkataan langkah.